Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini cikgu nak sambung balik. Hari ini 3 Ramadan dan hari ini 3 hari dah kita berpuasa. Tapi hari ini cikgu nak masuk bab 4, iaitu bab 4 reproduction and growth. 4.1 kita nak menganalisis pembentukan gamet lah. Okey, yang pertama, slide ini disediakan oleh Puan Hajah Mazinah Muda daripada Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra, saya daripada Agama Melo dan juga Cikgu Nur Diana. So, hasil pembelajaran yang kita akan cover adalah satu, agar kamu semua pelajar-pelajar boleh menerangkan keperluan organisma membiak, menyatakan jenis pembiakan, menerangkan keperluan pembentukan gamet. 4, menghuraikan pembentukan sperma dalam manusia, menghuraikan pembentukan ovum dalam manusia, dan akhirnya boleh membandingkan pembentukan sperma dan juga ovum. Okey, kenapakah kita manusia ataupun organisma perlu untuk membiak? Satu, pembiakan penting untuk memastikan kemandirian spesies sesuatu organisma. So, ini akan tercapai melalui 2 strategi, iaitu dengan menghasilkan anak yang baharu untuk kelangsungan spesies dalam habitat, menyumbang kepada variasi di kalangan organisma. Okey. Terdapat jenis pembiakan, iaitu ada 2. Satu, pembiakan seksual. Okey, pembiakan seksual melibatkan penyatuan 2 gamet. Okey, apabila melibatkan penyatuan 2 gamet, ia juga melibatkan 2 organisma ataupun 2 induk di mana terdiri daripada jantan dan betina. Tujuannya juga adalah untuk menghasilkan variasi di kalangan anak. Kebiasaannya berlaku pada vertebrata lah. Okey. Dan yang kedua, jenis yang kedua adalah pembiakan asexual. Okey, di mana ianya tidak melibatkan gamet. Hanya satu organisma yang terlibat, induk pula. Okey, anak yang terlibat adalah seiras. Bila seiras, maksudnya tiada variasi. Okey, kebiasaannya berlaku pada invertebrata. Terdapat 3 kaedah, iaitu belahan dedua, contohnya bakteria. 2, pertunasan, biasanya yeast. Dan yang ketiga adalah pembentukan spora. Rajah dekat bawah ni, ini adalah pertunasan pada yeast dan juga hydra lah. Okey, yang pembentukan spora contohnya lumut. Ini adalah bagaimana pembentukan spora membolehkan pembiakan aseks berlaku. Okey, kita pergi dulu kepada keperluan pembentukan gamet. Yang pertama, setiap gamet mengandungi separuh bilangan kromosom dari ibu dan bapanya, which is haploid. Okey, kita tengok dekat gambar rajah skema ini. Okey, bapa 2N, maksudnya 46 bilangan kromosom. Bapa membawa diploid bilangan kromosom. Diploid ni menunjukkan 2N, di mana 46. Ibu pula sama, ibu yang normal membawa 46 bilangan kromosom. Selepas kromosom itu mengalami meiosis, okey, suatu proses pembahagian sel, ia akan membentuk sperma bapa, di mana sperma membawa haploid. Half tu separuh haploid. Maknanya bapa membawa 23 bilangan kromosom. Ibu pula membawa ovum. Ovum tu membawa 46 bahagi 2, 23 bilangan kromosom. Apabila bapa membawa haploid dan ibu membawa haploid, N tambah N melalui proses persenyawaan, iaitu percantuman antara 2 nukleus gamet membentuk zigot.
N tambah N menghasilkan 2N. Maknanya 23 tambah 23, maka bilangan kromosom dalam zigot adalah 46. Ini adalah zigot yang normal. Dan zigot tersebut akan membahagi secara mitosis untuk memperbanyakkan bilangan sel. Setelah menjalani mitosis, ia akan membentuk sekumpulan sel. Dipanggil embrio. Embrio tadi akan menjalani proses pembezaan. Iaitu differentiation. Dy, dx. Pembezaan inilah membentuk kepala, kaki, tangan. Iaitu dia akan membentuk fetus. Fetus ini akan berkembang membentuk seorang bayi dan akhirnya kanak-kanak. Okey, kenapa gamet mesti mengandungi separuh bilangan kromosom? Setiap gamet yang membawa separuh bilangan kromosom akan memastikan zigot mempunyai bilangan kromosom diplot yang sama dengan sel ibu bapanya. Semasa meiosis, variasi terhasil dari sel gamet. Jadi, penyatuan antara dua gamet iaitu persenyawaan, sperma dan ovum akan menghasilkan anak-anak yang berlainan dari ibu bapanya. Yang berlainan inilah kita panggil variasi. Okey, cuba kita refresh balik meiosis. Di manakah variasi berpunca? Berlakunya variasi pada profasa 1 melalui proses pindah silang. Kalau kita ingat baliklah, Okey. Okey. Sekarang kita nak pergi kepada organ pembiakan lelaki terlebih dahulu. Okey, kita ada tengok dekat sini. Yang pertama, struktur yang pertama adalah zakar. Zakar adalah satu organ yang kaya dengan tisu lembut dan juga salur darah. Fungsi zakar memancutkan sperma ke dalam faraj. Kalau kita tengok dekat sini, ini adalah zakar. Yang kedua, skrotum. Struktur yang kedua adalah skrotum. Skrotum ni dekat luar. Okey, ini adalah skrotum. Skrotum adalah kantung yang memegang dan melindungi testis. Okey, tengok pula testis. Mana testis? Ini adalah testis, telur tu. Okey, kalau kata testis, testis berada di dalam pundi skrotum. Fungsinya menghasilkan sperma, iaitu sel gamet jantan dan juga hormon seks iaitu testosteron. So, kalau soalan tanya di manakah penghasilan sperma berlaku, maka ianya berlaku di dalam testis. Dan di sini juga terbentuknya hormon seks sekunder lelaki iaitu testosteron. Struktur yang ketiga adalah kelenjar prostat. Okey, cuba rujuk gambar aja. Okey, di manakah kelenjar prostat ni yang berwarna kuning? Kelenjar prostat merembeskan bendalir putih yang mengaktifkan sperma untuk membantu pergerakan sperma. Itu adalah kelenjar prostat. Okey, yang seterusnya adalah vesicle semen. Manakah vesicle semen? Ini adalah vesicle semen. Fungsi vesicle semen merembeskan bendalir jernih dan pekat yang membekalkan nutrien kepada sel-sel sperma. Seterusnya, struktur yang seterusnya adalah ductus sperma. Okey, ductus sperma. Ini adalah ductus sperma. Sorry, kita ambil warna ni. Okey, ductus sperma daripada testis disambungkan ductus sperma Okey, ductus sperma ataupun vas deferens menyalurkan sperma dari testis ke uretra. Okey, uretra pula menyalurkan sperma dan air kencing keluar daripada badan.
Okey, yang manakah urethra? So, ini adalah urethra. Tubuh seminiferous, okey, tubuh seminiferous pula tempat pembentukan sperma ataupun proses spermatogenesis. Okey, kat mana? Okey, tubuh seminiferous ia berada di dalam testis. Kalau kita tengok, kita zoom in kan testis, di dalam ni lah terdapatnya tubuh seminiferous. So, kalau bila kita zoomkan tubuh seminiferous, inilah ia. So, di manakah berlakunya pembentukan sperma? Di dalam tubuh seminiferous. Okey, cuba tengok dulu terlebih dahulu bioinfo. Testis mengandungi kira-kira 1000 tubuh seminiferous. Maknanya dalam ni terdapat lebih kurang 1000 tubuh seminiferous yang merupakan tubuh halus yang tersusun dalam lingkaran yang padat. Tubuh-tubuh seminiferous ini bergabung untuk membentuk epididymis. Okey, yang akan bergabung ni membentuk epididymis. Okey. Yang terletak di luar testis, gabungan sperma dan rembesan daripada vesikel semen dan juga kelenjar prostat membentuk air mani. Okey, mana epididymis? Ni kan. Okey, so epididymis menerima sperma daripada tubuh seminiferous dan menghantar sperma ke kelenjar prostat setelah matang. Okey, kita sambung pula. Bagaimana pembentukan spermatogenesis? Okey, refresh balik. Ini adalah salur. Okey, ini adalah epididymis. Kan? Okey, ini adalah testis. So, dalam testis terdapatnya tubuh seminiferous. So, dekat tubuh seminiferous, kita akan zoom in kan. So, kalau kita nampak dekat sini, ini adalah sperma. Ni kita zoom in kan. So, di sinilah berlakunya spermatogenesis. Di mana ia bermula dengan yang pertama dekat primordial germ cell. Okey, kemudian yang kedua terdapatnya spermatogonium. Yang ketiga primary spermatocyte. Yang keempat secondary spermatocyte. Yang kelima spermatid dan akhirnya sperma. Okey, kalau kita rujuk dekat sini, okey, dia terdiri daripada sel germa primordium. Lepas tu nanti saya pergi teruslah. Okey. Yang pertama, okey, spermatogenesis ialah proses pembentukan sperma yang berlaku dalam tubuh seminiferous testis. Proses ini berlaku apabila seorang lelaki akil balik. Maknanya seorang budak lelaki umur 14 tahun baru berlakunya spermatogenesis. Di bawah rangsangan hormon FSH dan juga LH yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari serta hormon testosteron yang dirembeskan oleh testis. Okey, so bila kita belajar hak ni, sel Sertoli membekalkan nutrien sepanjang proses ini. Okey. Sperma diangkut dari tubuh seminiferous ke epididymis dan disalurkan keluar melalui ductus sperma lah. Vas different. Okey, kita rujuk balik gambar rajah ni. Okey, yang pertama, ianya bermula dengan sel germa primordium. Sel germa primordium ianya adalah diploid, iaitu 2N. Okey, sel germa primordium akan membahagi secara mitosis. Okey, bila membahagi secara mitosis, ia akan menghasilkan dua sel. Okey, dua sel yang juga diploid, iaitu kita panggil namanya spermatogonium. Okey, spermatogonium pula membesar. Okey, mengalami pertumbuhan membentuk spermatosid primer. Spermatosid primer akan membahagi secara meiosis.
membentuk spermatosid sekunder. Spermatosid sekunder, meiosis 1 ni dah. Spermatosid sekunder pula akan membahagi secara meiosis 2, membentuk spermatid. Spermatid akan berkembang ataupun menjalani pembezaan untuk membentuk sperma lah. So di antara keratan rentas tubuh seminiferous akan terdapatnya sel Sertoli. Ini adalah sel Sertoli di mana sel Sertoli ini akan membekalkan nutrien sepanjang proses inilah. So nampak dekat sini sperma tu berada berdekatan sel Sertoli untuk mendapatkan nutrien. Kita pergi sekali lagi kepada rajah skema. Yang pertama, rajah skema menunjukkan spermatogenesis. Sel germa primordium adalah diploid, akan membahagi mitosis berulang kali, membentuk spermatogonium yang juga diploid. Ianya akan mengalami pertumbuhan ataupun kita panggil dia sebagai perkembangan sel. Yang ni mula dah. Sel germa primordium. Lepas tu menjalani mitosis berulang kali, membentuk spermatogonium. Spermatogonium menjalani perkembangan sel, membentuk spermatosid primer. Bila perkembangan sel tidak membahagi secara meiosis, maka masih kekal 2N. So spermatosid primer ni, primer je lah. Menjalani meiosis 1, membentuk spermatosid sekunder. Spermatosid sekunder pula menjalani meiosis 2, membentuk spermatid. So spermatid akan mengalami pembezaan dan pengkhususan. Membentuk sperma. Kalau kita tengok dari segi diploidnya, sel germa primordium adalah diploid. Bila dia menjalani mitosis, menghasilkan 2 sel anak yang juga diploid. Lepas tu dia akan menjalani perkembangan spermatogonium ni guys. Sekarang ni ini adalah sebab ni berulang kali, sebab tu dia buat 2 kali. Kita ambil satu sahaja. Contoh 1. 2N ni akan mengalami perkembangan sel, maksud dia membesarkan saiznya. Ini dipanggil sebagai spermatosid primer. Spermatosid primer ni menjalani, ini adalah meiosis 1. Meiosis 1 dia akan hasilkan 2 sel anak tetapi dah jadi separuh, iaitu haploid. Namanya adalah spermatosid sekunder. Spermatosid sekunder melengkapkan meiosis 2, menghasilkan 4 sel anak, iaitu namanya spermatid. Spermatid pula akan mengalami pembezaan dan juga pengkhususan, membentuk sperma. Selesailah spermatogenesis. Ingat molek dah. Lengkapkan urutan pembentukan sperma berikut dengan nama sel, bilangan kromosom dan proses yang terlibat. Ingat, yang pertama, dia mesti bermula dengan sel germa primordium yang berada pada dinding tubuh seminiferous, menjalani mitosis, membentuk spermatogonium 2N. Spermatogonium mengalami perkembangan, membentuk spermatosid primer. Perkembangan ni maksud dia, kalau kita tengok sini, ni 2N. 2N ni mengalami mitosis berulang kali. Dia hasilkan 2N2. Kalau mitosis hasilkan 2 sel anak yang seiras dengan induk. Kita ambil contoh 1 saja. 1 ni akan mengalami yang namanya spermatogonium.
mengalami perkembangan. Perkembangan maksud dia jadi lebih besar. Ini namanya spermatosid primer. So, spermatosid primer ni lah. Saya alih sini deh. Alih sini jadi 2N. Hak ni nama dia apa? Spermatosid primer. Menjalani meiosis 1. Bila meiosis 1, 2N dia akan hasilkan 2 sel anak yang NN. So, hak ni 2 ni namanya adalah spermatosid sekunder. So, spermatosid sekunder nanti akan menjalani meiosis 2. Okey, bila meiosis 2, hak ni jadi 2. N. Hak ni pun menjalani meiosis pun jadi N. So, daripada spermatosid sekunder nak bentuk spermatik, daripada 2 spermatosid sekunder dia akan hasilkan 4 spermatik. Bila 4 spermatik dia akan hasilkan berapa? 4 sperma. Gitu deh. Jadi maknanya daripada 2 spermatosid sekunder ataupun 1 spermatosid primer dia akan hasilkan 4 sperma. Okey, ni bioinfo. 1 sperma mengandungi 37.5 megabyte maklumat DNA. Setiap ejakulasi air mani mengandungi 300 hingga 500 juta sperma yang membawa maklumat berjumlah 1587 gigabyte dalam masa 3 saat. Tapi hanya 1 sperma sahaja akan berjaya mensenyawakan 1 ovum, membentuk 1 ataupun lebih zigot. 1 je lah zigot, membentuk 2 atau lebih embrio. Jadi, pada zaman dahulu, sebelum terbentuknya kita adalah juara. Daripada 300 ke 500 juta sperma, hanya 1 sperma yang membawa maklumat genetik untuk kita disenyawakan oleh 1 ovum yang dibawa oleh ibu kita. Maka kita adalah 1 zigot yang terbentuk. Dan bila kita adalah juara, kekalkan kejuaraan, sentiasa mencari ruang untuk lebih berjaya.